Untuk kos saya buat ni semua ni selama 3 tahun, saya set up dia sampai dia jadi daripada single pergi ke triple apa semua ni, hampir 28k termasuk PC. So semua sekali. Kita cerita sikit pasal Ang punya rig. Boleh? Lebih detail. Okey. So mungkin kita start daripada yang paling senang, steering. Steering. Okey. Oh, ada quick release Ada, kita boleh. Okey. Untuk steering yang ni, ni nama dia iNiCube. Apa nama dia? iNiCube. IONICUBE. Okey. Ni iNiCube nama dia. Ada juga SemiCube, ada juga dia berbagai-bagai jenama lah. Untuk yang kalau latest ni kita panggil SemiCube 2. SemiCube 2 ni dia dah tak ada CPU kat belakang. Yang ni dia still ada CPU untuk run dia. Okey. So untuk steering yang ni, kalau kata perbezaan di antara G27 ataupun G29 ataupun T5, ni dia boleh kata persamaan dia dengan kereta sebenar. Dia boleh nisbah dia 1/1. 1 nisbah 1 lah, bukan per 1, 1 nisbah 1. Maknanya dia boleh, kalau kita bawa kereta Mazda, siapa yang pernah bawa Mazda car ataupun kereta Mazda tu, dia boleh rasa feel yang sama dekat steering input tu. So benda ni sangat detail. So untuk set iNiCube pada tahun 2017, harga dia 6,000. 6,000 Yes, 6,000. Sekali dengan yang CPU belakang dia? Ya betul, dia datang satu set. Satu set lah? Satu set ni sahaja. Tak termasuk steering lah. Dia asing. Okey. So steering ni pula, ini dibuat oleh sahabat saya, Oregon Engineering. So ni memang boleh DIY lah. Set ni boleh dipasang sebenarnya dekat dalam kereta sebenar. Dia function juga, dia boleh function. Kalau benda tu detect lah, dia boleh function. Tapi yang ni kita set untuk pasang dekat simulator. Okey, so kita ada steering yang lain juga. So macam steering ni, dia ada orang dia panggil apa? Dia sangat mementingkan realism. Contoh macam saya suka pakai steering ni pasal saya race kadang-kadang pakai Formula Car. Tapi kalau kata Formula Car, dia relate dengan ni yang hampir sama, ataupun dengan GT3 car, dia boleh pakai lah jenis macam ni kan. So kalau macam kereta Mazda ni, kadang-kadang saya tukar yang ni. Dia bulat lah, kita nakkan macam mana dekat steering sebenar, dalam perlumbaan sebenar tu, kereta sebenar tu kita nak bagi sama. So steering ni boleh dibeli dekat mana-mana developer ataupun orang yang buat lah benda ni. Macam ni daripada Fanatec. So Fanatec memang ada jual benda ni. Kalau tak silap saya, kalau sampai Malaysia, benda ni sekitar 2,800 steering saja. Steering saja. Dia tahan. Okey, kalau kita tengok bahagian TV dia, memang kena pakai 3 ke? Okey, apa beza dia pakai 1? Jadi kalau kita pakai 1, field of view ni kita tak nampak lah kat sini. Kita ambil contoh lah kan, kalau kita pakai single screen, kita hanya nampak view ni saja. So yang ni tak nampak lah. Ni untuk single screen. Tak kisahlah 32 inci ke, 40 inci ke, 50 inci ke, inilah view dia.
So masa orang kata kita pakai yang macam ni triple ni pasal kita nak nampakkan full view. Tambahan dia dekat sini dengan sini. Untuk single screen dia tak dapat macam ni. Dia tak nampak lah. Dia tak nampak lah. Memang tak nampak. Set mirror ni semua tak nampak. Tak nampak. Okey. Dan tak boleh set pun untuk bagi nampak. Sebab single screen ni dia terlalu kecil. So kalau kita jauhkan dia, jadi steering ni akan duduk jauh lah. Takkan steering kita jauh kan. Jadi kalau dekat ni kita nampak macam sama macam mana kita duduk dalam kereta sebenar macam ni dengan seat yang kita duduk, dengan view pemandangan. Kalau kata kita ke depan sikit, nampak distant. Itulah sebab kenapa kita pakai triple. Dan sekarang ni ada teknologi baru lagi di mana orang pakai Oculus, yang itu jauh lebih orang kata detail lah. Maknanya dia dah tak pakai, dia pun pakai single screen ataupun ada yang pakai wide screen. Tapi bila dia duduk dalam dunia virtual, dia pakai benda tu dan kita boleh keliling seumpama kita duduk dalam kereta. Itu feel dia lagi more lah. Virtual reality, VR nama dia. Alright. Okey, so kita nampak kat sini ada 2 gear. Okey. Ada kiri, ada kanan. Dia sebenarnya ikut masing-masing juga punya setup. Tapi disebabkan kebanyakannya saya macam kereta ni, kita duduk kat left hand drive, mestilah gear ada dekat sini. Kadang-kadang saya bawa kereta yang left hand drive, maknanya duduk right hand drive. Jadi macam kereta-kereta Jepun apa semua, kebanyakannya gear ada dekat sini. Jadi dulu sebelum ni ada, saya akan nak bawa kereta ni, saya kena alih, letak kat sini letakkan. Maknanya alih lah yang ni saja. Tapi bila saya rasa benda ni dah ada, jadi better saya pasang je dulu. Sebab kadang-kadang benda ni boleh jadi sequential. Maknanya saya tolak-tolak je. Dia gear depan belakang je. Tengok dah nak setting macam mana kan. Sebenarnya sebetulnya saya jarang bawa kereta yang kereta-kereta Jepun ni. Sebab dalam ni kebanyakannya kereta yang steering di sebelah sini. Okey, left hand drive lah. Jadi apa yang saya guna kat sini adalah button lah. Button untuk start engine ke apa ke, start engine kat sini. So benda-benda macam tu lah. Okey. So button-button ni memang function lah. Yup, kalau kita dapat tengok kat sini, button ni kan sama. Tapi bukanlah kita nak copy dia 100% macam tu, tapi itulah yang kita guna. Ignition, on dia, start. Okey. Kita boleh ubah ABS kat sini. Yang mana ada kereta yang pakai ABS, dia punya apa dia panggil, traction control, kita boleh setting kat sini. Memudahkan lah. Okey. So kalau macam seat dia, seat tak kisahlah masuk apa-apa boleh kan? Seat tak kisah nak masuk apa-apa. Ada juga orang pakai Recaro ataupun orang pakai apa saja, OMP ke apa ke, dia tak kisah. Yang selesa dengan ni lah. Yep, yang selesa dengan individu tu lah. Cuma macam saya memilih dengan padanan ni sebab seat ni besar. Bila seat ni besar, dia selesa lah. Lagipun saya bukan berlumba je kat sini. Saya buat video apa semua pun gunakan ni juga, senang nak ni. So sebelum ni, kalau kata ni kita panggil rig yang aluminium ni, dia popular sekitar tahun 2014, rig jenis ni. Sebelum ni kalau kita tengok rig, dia sejenis metal yang dibentuk lah. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk hollow, ada macam-macam lah. Tapi kenapa kita pilih ni, kita panggil aluminium profile 80-40. Kenapa 80-40? 80 ni lebar dia, 40 ni lebar ke sini. So dia popular dengan nama aluminium profile. Dia ringan, and then dia boleh acu benda ni macam Lego. Dia boleh kita nak letak apa saja pun boleh. Bak kicker kita nak letak, kita nak ikat dia senang. Okay. Kalau yang jenis lain tu boleh, kalau dia ada apa, kadang kita kena tambah lah, kita kena ikat dia dekat besi apa semua. Yang macam ni tak, tinggal kita pasang je lah. Macam ni button box kan, diikat kat belakang. Steering, so gear dia dah ada laluan-laluan dia. Ya, betul. Dan harga untuk rig ni saya beli daripada dekat kalau ikut lah tempat lahir rig ni di Europe. Nama dia GCL. Nama dia GCL To Be Faster 80-40 rig ni. So saya beli rig ni dengan harga dia sebenarnya pada ketika itu 900 something lah euro. So kalau di convert kali lah 5 kan. So dalam ni sahaja, rig saja tak termasuk seat, rig saja, asas rig saja 5k lah.
Hampir lah, dengan shipping lah. Dengan shipping Sampai Malaysia. Tapi shipping tu di shipping dekat Singapura. Ada satu apa orang kata, orang yang bawa masuk Simfy, kau dapat tengok kat sini. Dia nama ni Simfy Solution. Dia base dia dekat Singapura. Dia lah yang jual benda ni. Tapi dia ambil dekat sana, so kita minta tolong dia untuk belikan benda tu. Okay, so kita tengok dia punya PC ni, apa-apa PC ke boleh pakai ke, atau ada spesifik dia? PC ni kalau kata macam saya lah, saya untuk set yang saya pakai GTX 970 graphic card, RAM 16, dia punya CPU i5 479. Dia boleh run triple ni 90 ataupun 85 hingga 90 fps lah secara konsisten. Tapi kalau ikutkan demand untuk platform yang saya guna ni, dia tak tinggi. Tapi kalau ada lagi satu punya platform macam Assetto Corsa, Corteza ni apa semua tu, untuk level PC saya tak lepas. Sekurang-kurangnya graphic card dia kena pakai 3080 Ti. Sekurang-kurangnya. Lepas tu dia punya CPU i7 dan ke atas. i5 boleh tak, tapi dia agak ada lag sikit. Ada lag sikit lah. Lepas tu RAM pula dia mesti pakai, kalau boleh dia nak maksimum. Dia dah tak pakai 16 lah, dia nak pakai 32 dan ke atas. 32, 64 dia pakai macam tu. Untuk spend yang macam tu cost dia agak tinggi. Jadi saya pilih untuk kekal di platform yang ini saja. Sebab tu dia boleh, kalau kata lagi setahun, 2 tahun dia boleh pakai lah. Kalau engine platform SIM ni dia upgrade, sebab dia setiap 5 tahun 8 tahun dia akan upgrade, macam Google lah. Dia upgrade engine kan. So kalau engine tu sekarang ni DX11, kalau dia upgrade DX12, DX13 memang kena tukar. Dia punya requirement dah tinggi lah. Requirement dah tinggi. Okey. Tapi kalau yang macam sekarang ni, cost dia tinggi tak? Cost waktu saya buat dulu, sebab waktu tu kita pakai barang kutip-kutip kan, dalam 2,800 waktu nak buat lah. Tapi itu tahun 2014. Oh, lama dah. Lama dah. So dia sampai sekarang dia masih lagi boleh pakai. Cuma saya tambah RAM je, daripada 8 pergi ke 16. Okey. Ada rezeki upgrade. Ya, betul. Upgrade kena upgrade yang latest lah. Maknanya kena upgrade sekali dengan motherboard sekali lah. Okey. Yang mana yang boleh support untuk lagi 10 tahun punya. Sebab dunia CNC ni dia setiap tahun ataupun setiap season, setiap bulan dia ada upgrade dia. Upgrade dia macam iPhone ke Apple ke lah. Dia ada siri-siri dia upgrade untuk improve. So dia makan gig yang lagi besar. Jadi memang kita kena follow trend lah. Tak boleh pakai macam kalau PlayStation ke apa ke? Tak boleh. Tak boleh ya? Platform ni hanya untuk PC saja. PC sahaja. So kalau macam ada orang dia ada PlayStation, tapi dia nak buat macam ni, boleh tak? Boleh. Tapi boleh, tak ada masalah. Tapi dia main untuk PlayStation sajalah. Ya, cuma untuk pakai set yang macam ni agak banyak kerja lah untuk dia. Sebab dia kena masuk lalu PC dulu. Sebab macam OSW ni, OpenSingWheel ni, dia tak support untuk PS. Tapi PS ada keluarkan, maksudnya PlayStation dia kolaborasi dengan Fanatec. Dia keluarkan satu set untuk steering saja, dia panggil Fanatec Podium. Tu boleh cucuk dekat PS4 dan boleh main Gran Turismo. Dan satu set dia tu harga dalam 8,900 Fanatec Podium. Itu saja. Itu saja. Tak termasuk lagi lah dengan dia punya yang kecil-kecil ni. Tapi untuk Fanatec Podium dia dah tak pakai ni dah. Dia dah terus pakai pedal shift. Tinggal lagi nak letak pedal lah. Tapi pedal pun biasanya dia orang pakai yang sama dengan keluaran Fanatec. Maknanya boleh pakai pedal V3 ataupun boleh pakai pedal yang model lah, jenis-jenis model V1, V2, V3. So kalau kita tengok pedal dia ni, dia punya respon tu sama macam original, tak kereta lah. Okey, untuk kita tengok pada pedal ni, pedal ni dia ada yang gunakan bantuan spring saja, dia ada guna bantuan apa dia panggil, rubber, getah. Dan dia ada pakai untuk dibaca data brake tu, dia guna potential meter ataupun ada yang lain-lain lah, macam kita nak tarik benda ni kan, dia terlanggar
Swiss ke apa ke, ada yang guna macam tu. Tapi yang ini dia ada satu nama dia tu, dia macam penimbang elektrik, penimbang berat badan elektrik. Bila kita naik atas tu, dia akan naik graf berapa berat kita kan. Dia ikut elektrik, bukan yang manual, bukan pakai spring, yang pakai load cell kita panggil nama dia. Okay. So bila kita brake ni, dia akan guna memori kaki. Beza dengan yang jenama-jenama lain lah. Maksudnya yang jenis pakai potential meter. Kalau tak silap saya nama dia potential meter. So yang tu dia macam pakai Swiss. Kita pijak berapa jauh Swiss tu boleh pergi, sebanyak itulah brake tu ditekan. Kalau yang macam ni kita tekan, kita tolak lock cell. So dia sama macam kita tolak piston brake lah. Berapa banyak kita nak tolak tu, macam tu ada. Okey. Sebab tu harga dia agak berapa agak melampau lah, mahal dia. Untuk steering, untuk pedal ni saja, kalau kata second 1,200, 1,500 dapat. Baru dalam 2,200 untuk model ni. Dia ada model yang paling high end dan maksimum, kita panggil HPP. Itu memang father untuk pedal lah. Berapa harga? 8. Tapi dia punya feel Dia punya feel lagi orang kata detail, 1+1, sebab dia hidrolik. Dia bukan sekadar pakai lock cell saja, dia pakai hidrolik. So maknanya macam yang ini, kita pijak, kita tekan brake, ada servo. Yang HPP tu pijak brake tak ada servo. Maknanya dia direct terus ke caliper. Dia bagi feel yang tu. Sebab tu harga dia. Dan HPP tu semua orang kenal, jenama untuk kereta sebenar. Yang macam mana pakai dekat kereta-kereta racing dunia sebenar, dia orang buat design untuk racing, simulator racing lah. Alright. Boleh tahan harga dia. So far rasa macam mana Baloi? Untuk 6 tahun dalam dunia sim ni, kalau orang tanya saya apa pencapaian, memang tak ada lah kan? Tapi sebenarnya saya capai apa yang saya nak. Bila mana dalam perlombaan, dalam dunia sim racing ni, tak semua orang nak jadi pelumba. Tapi orang katanya, habis yang kau buat habis benda-benda ni semua pasal apa? Saya buat benda ni semua untuk passion, di mana saya nak ke dunia sebenar. Satu. Yang keduanya, inilah tempat saya belajar untuk saya faham apa yang saya buat. Dan dalam dunia, yalah, kalau kata dalam dunia sim racing ni, saya banyak terlibat di belakang tabir lah. Jadi COC, Club of the Course, ataupun steward. Maknanya orang race saya tengok, saya pantau. Sebenarnya saya lebih suka buat kerja-kerja macam tu daripada nak berlumba. Berlumba ni boleh kalau macam budak-budak muda, best lah berlumba kan. Maksudnya tak ada komitmen. Sebab berlumba ni dia kena serius tau. Dia tak boleh macam lantar kan, anggar-anggar. Bukan, dia bukan macam tu. Sebab dalam platform ni, dalam dunia sim racing yang dia organise, kalau ada masalah dan komplain yang sama, boleh kena ban setahun. Tak boleh masuk mana-mana tournament. Serius lah, ni bukan cerita main-main, cerita betul. Walaupun main ni saja, dia tak boleh. Walaupun dalam game. Tapi untuk platform ni, macam saya cakap tadi, kita boleh bawa, kalau kata sekadar door to door, bumper to bumper, normal. Tapi kalau macam dia panggil apa, relation, maksudnya kita balas dendam, orang langgar kita pergi langgar balik, kita boleh kena ban setahun. Kita tak boleh buka dah. Kadang-kadang ada budi bicara lah, 2 minggu tak boleh buka, 3 minggu tak boleh buka. Ada orang pernah kena 6 kali betul-betul kena komplain, dia kena suspend. Maknanya dia ada 2 pilihan. Apa yang dia labur untuk 1 tahun, nak beli kereta, satu kereta $11, burn macam tu je. Kalau dia spend 1,000 tu burn, kena buka akaun baru, beli balik baru. Jadi bukan suka-suka lah dalam dunia sim ni. Dia maknanya lah, dia adalah benda yang nyata. Yes. Sim racing adalah career. Yes. Maknanya kita serius dalam career. Bukan macam suka-suka je. Betul. Orang pergi berlumba pun dia tetap cakap suka-suka, tapi dia tak suka-suka je langgar orang. Betul. Boleh ke? Aku suka-suka je langgar kau tadi. Tak boleh kan. Jadi dia kata, aku fun gila race hari ni. Fun yang kita door to door tadi kan. Tak ada pula, aku fun gila langgar kau tadi. Syok lah. Tak ada, kita tak boleh dengar lagi. Macam itu kan. Memang boleh kena ban. Betul. Okay, betul. Okay, alright. So thank you Paduka sebab sudi share pasal hang punya rig. Memang mantap. Terima kasih. Takut teracun je ni. Boleh lah. Okey, aduh. Ada ruang lagi kan?
Okey.